Kami kira kita dah Assalamualaikum. coming to an end of the class. Oh tak. Okey, baru nak mula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Okey, alhamdulillah hari ini kita dah masuk hari yang ke-19. Esok hari yang terakhir. Jadi hari ini kita nak buat apa? Hari ini saya sebenarnya ada dah habis. Dari segi modul tu kita memang dah habislah modul tu. Jadi hari ini semalam saya kata apa? Semalam saya kata kalau hari ini kita nak gunakan untuk tanya benda-benda yang kita tak clear tentang pelajaran yang sebelum ni lah daripada awal 1 Ramadan tu, bolehlah kita bertanya. Tapi kalau macam tak ada, tak tahulah nak tanya, nak buat macam mana. Jadi saya fikir saya nak recap dan juga berikan sedikit glimpse, orang kata sneak preview untuk modul 2. Jadi daripada situ kita boleh cuba apply apa yang kita dah belajar dalam surah Al-Ikhlas pada hari inilah. Boleh? Baik. Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Macam kita boleh terjemahkan. Yes. Okey? Bagus. Silakan dengan saya kongsikan skrin saya. Ustazah, saya ada soalan. Boleh. Kalau nak tanya pun boleh. Tak ada masalah. Silakan. Dalam buku modul 1 dekat belakang tu ada table. So maybe suara Kak Rosna tenggelam macam ditutup mulutnya. Kenapa? Okay, sorry, I'm in a car. Baru nanti. Asal domer. Okay. Ya, dekat dalam buku modul 1 ada last page. Can you explain? Ya. Okay. Domer. Ya, saya dah buka. Baik. Jadi kenapa? Macam mana soalannya? Ialah? Can you have a recap on that one? Okey, boleh. Ini isim yang kalau kita kata tajuk dia apa? Macam mana kita ni, tajuk dia ialah mengenal ganti nama. Ganti nama ni disebut juga sebagai dhamair. Dhamir lah, dhamir satu. Kalau dhamair tu maknanya banyak. Banyak jenis ganti nama. Jadi dhamir ataupun ganti nama bagi isim dan fi'il ni dari segi makna tidak berbeza, tapi dari segi rupa dia dalam bahasa Arab beza. Untuk isim macam mana, untuk fi'il macam mana. Jadi ini adalah maknanya ringkasan lah kepada semua ganti nama ganti nama untuk isim dan juga fi'il. Jadi diharap dengan table ni yang warna hitam ni maknanya untuk isim. Maknanya kalau untuk isim ni macam mana ni? Sama ada kedudukan dhamir tu marfu'. Marfu' maknanya dia dalam keadaan dia subjek ayat, dia utama. Macam itulah. Faham tak? Ataupun bila dia marfu' ni biasanya kalau dia terputus. Macam ni. Terputus, munfasil. Itu panggil marfu'. Kalau mutasil ni dia boleh jadi majrur, boleh jadi mansub. Maknanya rupa dia. Tapi dari segi terjemahan dalam bahasa kita tu bila ganti nama tu sama. Tapi rupa dia dalam bahasa Arab berbeza. Manakala kalau dhamir ni untuk fi'il sedikit berbeza juga. Sebab maknanya ada perubahan, ada perbezaan. Baik, ini maksud dia itulah. Okey, setakat ni boleh faham maksud saya tu? Maknanya dalam satu kalimah sama ada isim ataupun fi'il, biasanya kita boleh tahu yang dia tu kalau dia dhamir kita boleh tahu makna dia kan. Kita tahu makna dia, kita tahu dia punya bilangan, jantina, macam tu. Macam mana pun dhamir ni.
Tapi dalam isim, dhamir tu ada bentuk yang macam ni je. Sama ada dalam bentuk yang munfasil, terputus, ataupun muttasil. Kalau dalam fi'il, ada yang dia memang kalau dalam fi'il, dhamir tu dia terbina siap-siap dekat dalam fi'il tu. Faham tak? Maksudnya Kalau apa? faham Okey, tak faham. Okey. Dhamir isim. Dhamir ni adalah isim. Dhamir ni memang isim. Jadi kalau isim, dia ada maklumat apa? Biasanya dia ada apa maklumat? Bilangan Ada betina. bentuk, maklumat bentuk, lepas tu maklumat bilangan, betul. Ada maklumat jantina. Betina. Okey. Maklumat Hmm. lagi satu ada maklumat. Baik, saya tulis macam comel sikit nah. Ya. Kita tambah page kat sini. Okey. Isim, bila kita kata, okey, sekarang kita bagi dua lah. Ini kita tengah cerita pasal dhamir. Okey, dhamir. Jangan sibuk salin tau. Tak apa. Nanti saya dhamir yang memang dia dalam sekejap. Dhamir satu dhamir dalam isim. Satu lagi dhamir dalam fi'il. Dhamir dalam fi'il. Bila kata isim, dia dhamir tu memang untuk isim je, dia dah fix dah. Dia fix macam mana? Ni dia bentuk dia. Jadi dhamir ada dua. Yang munfasil. Saya letak kiri ke kanan, jangan susah hati. Munfasil maknanya terpisah. Dia terpisah. Terpisah maknanya. Okey, lepas tu dia ataupun Fasil bersambung kan? bersambung. Mutasil maknanya bersambung. Okey. Macam itulah. Okey, dah tahu. Bersambung tu maknanya dia dekat belakang. Macam tu. Lepas tu ada dhamir. Boleh ke? Nampak ke? Bersambung. Kalau terputus, di depan. Dia depan. Biasanya dia dekat depan. Terlepas bersambung maksudnya di belakang lah. Dekat akhir. Di akhir. Di akhir ataupun kalimah. Di akhir kalimah. Dia bersambung. Dia attach kan kat situ. Okey. Kalau isim kita dah tahu. Bila isim je dia ada maklumat apa? Yang satu maklumat bentuk. Kemudian dia ada maklumat Bilangan. bilangan. Jantina dululah senang sikit Jantina. Okey, jantina. Lepas tu ada maklumat bilangan. Bilangan. Baik. Dia ada ni. Ada tak maklumat i'rab untuk isim? Ada. Ada. Bertanda. Tapi dekat dhamir ni dia boleh i'rab, cuma tak nampak baris tu. Boleh tak i'rab dia? Okey, i'rab untuk isim apa? Okey, jantina dulu kita kata. Okey, kalau bentuk kita buat dulu Bentuk apa bentuk dia? Untuk Bentuk Am makrifah. atau khas. Okey, makrifah, khas nakira. ataupun Nakira. am. Khas ataupun am. Jantina laki ataupun perempuan. Kenapa hesitate tu jantina? Ada dua je. Ada dua je. Ragu je semua diam. Jantina ada dua je. Lelaki, perempuan. Apa dia? Okey, jangan risau tanda. Sekarang kita tak tengok tanda. Kalau kita tak ingat tanda tu, kita boleh rujuk balik semula Ada perempuan pelajaran isim. Okey? Bilangan pula ada bilangan satu, dua, tiga. Tiga. Banyak. 3 plus. Okey, ni saya pindahkan dia ke bawah sikit. Ya. Bagi dia. Kalau i'rab pula. Okey, i'rab untuk dhamir ada tak i'rab? Ada. Cuma kita tak nampak tanda. Boleh tak dia jadi? Okey, i'rab dia ada berapa? Ada 3 juga kan? Boleh jadi marfu', lepas tu mansub,
Atau dan majrur. juga majrur. Macam mana pun dia ada maklumat tu. Jadi kita tahu dia ada ni. Bila kata isim je, dia mesti ada maklumat ni. Okey, dia dhamir. Okey. Munfasil ke mutasil tu, jadi kita rujuk semula kepada table ni. Okey, setakat ni boleh follow. Kalau baru saya nak pergi atas. Kalau boleh follow, saya pergi atas nak tunjukkan yang munfasil dengan mutasil. Contoh. Boleh? Okey. Boleh. Okey, sekarang kita tengok dekat sini. Jadi bila kata dia tu isim, mana dia ada maklumat, sama ada dia makrifah ke nakirah. Okey, dhamir makrifah ke nakirah? Semua dhamir Makrifah. 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 Kita dhamir je dah. No need to think. Oh, dhamir Makrifah. semua makrifah. Tak kira lah dia munfasil ke, dia mutasil ke, dia adalah makrifah. Macam tu. Baik. Bila kata dalam bahasa Arab ni, yang kita kata tadi ada maklumat lelaki dan perempuan. Okey, tengok dekat bawah. Bawah sikit. Maklumat, kalau dhamir kata ganti nama, dia mesti ada ganti nama orang pertama lah, orang kedua lah, orang ketiga. Okey, dia akan mulakan dengan orang ketiga dulu. Kita mulakan dengan orang ketiga dulu. Orang ketiga ni maknanya ghaib, yang jauh pada kita. Kita tak nampak. Dia, mereka tu semua. Jadi, ada yang dhamir menunjukkan mufrad. Ni. Jadi terjemahan dia ia satu. Dhamir diri ketiga, ganti nama ketiga menunjukkan mufrad. Satu. Bilangan dia satu. Lepas tu menunjukkan jantina dia. Lelaki. Macam itulah. Jadi apa dia? Okey. Kalau dia munfasil, terputus, maknanya dia adalah huwa. Tapi kalau dia bersambung nampak ni ada titik-titik, maknanya dia duduk belakang. Dia boleh jadi, dia tak jadi huwa lagi dah. Tapi dia jadi hu. Dia dah jadi hu ataupun he. Okey, faham? Boleh? Boleh faham tak? Faham. Okey. InsyaAllah. Lepas tu kan kita kata isim, dhamir ni isim. Okey, kita dah tak kisahlah makrifah, kita dah tahu dah. Lepas tu dia ada juga untuk tunjukkan jumlah dua. Iaitu huma, kalau terputus. Mana kita nampak huma? Okey, terjemahan dia. Mereka berdua ataupun ia berdua. Boleh tak ia berdua? Boleh tak mereka berdua? Sebab dah berdua tu dalam bahasa kita memang Ramai. ramai. Dua orang lah. Ramai. Jadi dia kata huma. Ataupun boleh jadi hima. Dia tu je form dia. Maknanya dia duduk belakang. Kalau mutasil tu dia duduk belakang. Sebelum dia tu ada kalimah lah. Yang titik-titik tu menunjukkan kalimah. Kemudian kalau ramai, macam mana bunyi dia, macam mana rupa dia. Kalau ramai, home. Kalau duduk belakang, dia boleh jadi home, boleh juga jadi him. Terjemahan dia sebelah sini. Macam tu Faham? Dan lepas tu kan kita kata isim mesti ada jantina juga kan? Baik, yang atas ni lelaki. Okey, kita kata ni untuk orang ketiga ghaib lelaki. Tapi untuk orang perempuan macam mana? Ada juga kalau dia punya dhamir tu. Sebab isim kan ada tiga-tiga maklumat tu. Maklumat jantina ada juga. Jadi kalau dia perempuan, dia bukan tak boleh huwa lah. Dia jadi hiya. Kalau dia terpisah. Kalau dia ni, bila dia jadi bersambung, mutasil, jadi dia tak jadi hiya. Dia jadi ha. Tapi maksud dia sama, dalam bahasa kita sama. Iya. Takkan kita nak tukar pula bahasa kita kan? Tiba-tiba kita kata nak tunjukkan dia belakang, saya nak tambahlah. Kalau nak tunjukkan dia perempuan, iyap, kita kata. Kita nak tukar pula sebab saya susahlah bahasa Arab ni, tak payahlah. Dah senang juga kat bahasa kita ni. Biasanya macam alaiha, macam tu kan? Tu. Maknanya dia tak boleh kata huma. Ini
Kalau munfasil untuk mereka berdua perempuan. Okey. Dekat sini dah senang kat kita sebab dia sama dengan lelaki. Bila berdua je dia tak distinguish, dia tidak bezakan sangat. Dia share lah dalam erti kata lain. Kat sini kalau bersambung hima. Dia macam bila dia jadi mutasil, depan dia adalah apa-apalah perkataan lain. Jadi dia bersambung, dia akan jadi, dia boleh jadi hima ataupun huma. Sama dengan yang atas tadi. Kalau perempuan mereka ramai, 3, jumlah dia ramai. Jadi maklumat dia macam inilah kalau kita nak buat kan. Okey, hunna ni maknanya kita boleh kata hunna. Kita tahu ni. Ini apa ni Ini isim. Jadi kedudukan bukan kedudukan dulu. Isim ni makrifah. Maknanya kita tahulah walaupun satu ni kita tahu dia makrifah. Lepas tu jantina dia perempuan. Bilangan dia ramai. Macam itulah maknanya. Kalau yang ni tadi huma makrifah. Bentuk memang makrifah. Lelaki ke perempuan? Lelaki boleh, perempuan boleh. Lepas tu untuk 2 orang. Macam itulah. So this is the ini dia carta ni menunjukkan maklumat tu. Tapi yang banyak kita guna dalam Quran, yang kita jumpa dalam Quran ialah antahum yang saya tanda warna orange tu, yang highlighted orange tu. Okey. Kalau orang kedua pula. Okey, kalau dia terpisah anta. Kalau dia bersambung dia jadi ka. Dia tak boleh jadi bersambung lepas tu anta. Macam rabbuka. Kan kita selalu dengar rabbuka. Kalau rabbu anta tu salah lah tu. Macam mungkin dia ayat lain. Kita lah ataupun kita yang belum faham. Ya, kalau jumpa macam tu dalam Quran, sama ada kita yang salah terjemah atau kita belum faham lah. Ada benda yang kita belum belajar. Tapi secara alaminya, secara natural dia tak jadi macam tu. Kalau bersambung dia tak boleh jadi anta, dia akan jadi ka. Kalau engkau. Okey, yang engkau ni untuk siapa pula? Okey, jantina dia. Kita tengok, kita cuba buat yang ni pula ya. Kita cuba buat yang ka ni. Jadi ka ni makrifah. Contoh kalau kita nampak dia. Lepas tu, dia berapa jantina dia? Lelaki. Bilangan dia 1. Seorang atau 1. Kalau kuma, gitu juga. Makrifah. Lelaki boleh, perempuan boleh. Lepas tu bilangan dia 2. Kalau kum, sama makrifah. Lelaki. Bilangan dia 3. Dan lebih. 3 more than 3. Itu untuk orang kedua. Jadi kat sini kita highlight lah warna biru. Ni untuk orang kedua mukhatab lelaki. Mukhatab tu apa Ustazah? Orang yang kita lawan cakap. Khatib. Khatabah. Khatabah. Maknanya khatabah ni, khutbah tu datang dari perkataan ni lah. Orang yang kita sedang lawan cakap. Ganti nama diri kedua. Mukhatab. Laki ke perempuan tadi? Sama. Lelaki Yang perempuan sama. tadi atas lelaki. Yang atas tu lelaki. Baru nak buat yang ni. Perempuan warna pink kat bawah ni. Macam itulah. Jadi kena bacalah sikit. Maknanya kalau jumpa, kita buat. Kalau belum jumpa, kalau jumpa, tak tahulah ni apa. Boleh rujuk buku surat 41 ni. Lagi kalau kita buat ni kan selalunya tak tahu kedudukan dia apa. Maknanya kita selalu tulis dia ni kalau kunna ni macam contoh alaikun. Contohnya ada perkataan lain alaikun. Atas kamu. Jadi kalau kita kata dia ni majrur. Isimnya kedudukan majrur sebab ada huruf jar. Tapi dia ni isim dia makrifah. Lepas tu makrifah saya nak cakap apa? Bilangan. Jantina perempuan. Makrifah. Lepas tu perempuan dan 13. Macam itulah. Itulah maklumat yang kita dapat. Kamu semua terjemahan bahasa kita. Tapi dalam apa untuk perempuan. Jadi tak sama pula kum tadi. Okey, kemudian yang satu ni, yang pertama mutakallim. Mutakallim orang yang kata ganti nama diri pertama, orang pertama.
Dalam bahasa Arab, dia tak bezakan pula bila kata aku ke kami ke, tak bezakan. Maknanya perempuan pun kata aku, lelaki pun aku ana. Kalau kami ramai campur perempuan lelaki pun kata nahnu, kalau lelaki je pun nahnu, perempuan je pun kata nahnu. Kalau dia punya bentuk pula. Kalau dia munfasil, terpisah, dia jadi ana. Tapi kalau dia bersambung, dia jadi ya. Jadi macam Rabbu, Tuhan kami, Tuhanku. Dia tak boleh kata Rabbu ana. Dia kata Rabbi. Dia jadi Rabbui tapi Rabbi. Kalau nahnu, Rabbu nahnu. Tapi dia akan jadi Rabbuna. Macam itulah. Okey, dapat yang tu? Faham konsep tu? Ustazah, Ya. apa ni yang perkataan munfasil dengan mutasil tu, munfasil tu daripada perkataan fasah ke Ustaz? Ya. Fasah Fasal. macam fasah bercerai lah kan? Bukan, itu fasah. Fasil ni dia ada lam. Fasil sambung. Sil daripada perkataan salla. Munfasil. Oh, kan fasil tu terputus Yusilu, nak fasal. sama macam perkataan fasah. Fasil terputus. Saya ingatkan Fasil fasil sambung. tu datang daripada perkataan fasah. Macam bila fasah bercerai kan? Sebab saya nak senang Lain ingat. sikit. Itu lain Asal. sikit. Sebab lam. Lam. Fasah tak tu apa sambung. pula? Nanti saya pun tak ingat. Tahu. Nanti kita concentrate lesson dulu Tak apa, kita macam ni je. Kalau kita macam for now, jangan kita, bukan nak kata jangan tu macam keras sangat. Bukanlah, kita fokus dulu yang ni. Itu tu nanti kita akan ada masa kita belajar. Maksudnya kita belajar binaan kalimah. Right now kita tengah belajar macam ni je lah. Maknanya kalau munfasil tu maksud dia terputus. Katakanlah kita lupa. Cuma kita faham konsep tu. Kita boleh refer je ke sini. Munfasil, muttasil. Ada orang yang belajar tajwid macam Mak Haji kat kita ni kan, mengajar tajwid, dia boleh buat kaitan tu. Ini mad muttasil, tu okey bersambung. Sebab benda yang kita selalu buat tu insya-Allah kita boleh ingatlah. Tapi kalau tak ada kan, macam huruf tu nanti insya-Allah modul 3 tu kita akan lebih banyak kepada binaan kalimah. Yang ni kalau saya tanya saya sekarang pun macam tengah juga, alamak aku pun lupa nak check. Ya ke? Nanti saya takut bimbang silap. Okey? Model 3 tu cikgu, dah siap ke buku dia? Belum ya? Belum. Belum. Mm-mm. Okey, lagi satu cikgu, ni Cloud i'rab lagi. dia tolong cerita sikit i'rab dia muntasil dan munfasil ni. I'rab tu nanti dulu. Kita nak Okey. bagi terang sekejap lagi, nanti kita masuk bahagian yang i'rab tu. Saya akan tegangkan semula i'rab ni secara keseluruhan. Right now, kita tengah terangkan apa tadi? Pasal Isim. dhamir ni. Isim. Dhamir munfasil mutasil. Okey, jelas tak yang tu sekarang ni Kak Rosna? Okay. Yeah, so this is all untuk isim sahaja, right? Untuk isim saja, dhamir. Sebab dhamir ni yang Okay. selalu jadi kita confuse ni, macam pada kita orang kata 14 tapi macam banyak je. Ya, sebab dhamir yang bersangkut dengan isim bentuk dia macam ni, tapi bila dia fi'il, bentuk dia dah lain sikit. Okey? Perasan tak? Okey, sekarang saya nak terangkan yang fi'il pula. Itu dah clear. Bila kata fi'il, apa ada maklumat dalam fi'il? Apa maklumat dalam fi'il? Kata kerja, Okey, kata kerja, Masa. masa dan pelaku. masa dan juga pelaku. Okey. Sekarang kita fokus kepada, kita tak fokus pada masa, kita dah faham. Yang ni insya-Allah kata kerjanya pun kita dah faham. Tapi kita tengok pelaku ni. Okey, pelaku ni lah yang dalam fi'il tu dia dah ada siap-siap. Dalam fi'il kita faham ni kan. Bila kata sebut fi'il je, Mak Ji, bila sebut je fi'il maknanya ni saya buat berapa kalimah ni? Fi'il ni berapa kalimah? Satu. Tapi satu kalimah tu ada maklumat kata kerja, ada maklumat masa dan ada maklumat pelaku. Jadi pelaku ni biasanya dia dalam bentuk dhamir. Okey, dhamir ni ada dalam bentuk satu dhamir, satu lagi isim marfu yang dizahirkan. Isim marfu selepas fi'il. Okey, isim marfu selepas fi'il.
Okey, tapi asal dia adalah dhamir lah. Dhamir ni lah. Okey, yang sebab apa isim marfu' selepas fi'il ni pelaku tu hanya boleh berlaku kepada yang pelaku dia, dhamir dia ia. Ia lelaki ataupun ia perempuan sahaja. Maknanya kalau kita boleh, yang dia boleh, kita nampak ia tu dalam bentuk isim marfu' tu hanyalah Lepas fi'il. apa dia? Lepas daripada fi'il tu. Tapi untuk yang pelaku dia, dhamir dia tu ia sahaja. Okey. Jadi dhamir ni dia ada tak dhamir munfasil dalam fi'il? Tak ada. Tak ada. Semuanya adalah Mutasil. dhamir Bersambung. muttasil, yang Mutasil. bersambung. Jadi bila kata dhamir, dia adalah termasuk dalam apa? Dia isim ke bukan? Isim, bagus. Jadi dhamir, bila kata isim je, dia mesti ada maklumat apa? Yang tiga. Apa? Kalau sebut je isim, tapi ni saya buat warna merah sebab dia duduknya dalam fi'il. Okey, jadi dia ada maklumat apa kalau sebut dhamir je? Dia ada maklumat Bentuk, Bilangan. dan bilangan dan tina, i'rab. i'rab. Okey, dia mesti ada tu lah. Cuma bila kata dhamir je kita dah tahu dah. Dia dah bentuk dia memang makrifah. Kita tak payah tanya. Tapi yang selalu menjadikan penasaran untuk kita ni ialah kita jadi macam yang itu dan selalu buat serabut tu. Mudah-mudahan hari ni serabut tu semua hilang. Jadi ialah lelaki atau perempuan. Kita ada maklumat jantina dekat situ. Dhamir tu. Ni yang kita nak tengok kan. Okey, jantina dan juga bilangan. Tapi duduk dia kat mana? Dalam isim. Okey, let's go to the chart. Dalam fi'il. Dalam fi'il. Okey, contoh. Okey. Lepas tu dia ada pula yang tersembunyi. Tu lagi lah lama macam tu. Mana dia? Okey. Bila dalam, lepas tu kita kena bagi pula ikut masa kan. Bila kata dalam fi'il madhi, kalau tak ada tanda akhir tu, maknanya pelaku dia tu ataupun dhamir dia tu mustatir, tersembunyi. Tak ada, tak nampak. Maknanya satu kalimah je ni. Tak sambung apa-apa. Tak ada. Maknanya pelaku dia tu ataupun dhamir dia mustatir. Bila mustatir, terus terjemahan dia ia. Tak payah kita fikir lagi. Maknanya telah oleh ia. Macam itulah. Memang dah ia. Sama juga dengan fi'il mudhari'. Mudhari' tu sebab kita tahu dia ya je kan. Tapi pelaku tak nampak. Pelaku dia tak ada. Maknanya dia ni ia. Gitu je. Ia lelaki ke perempuan? Ia lelaki. Ini pun ia lelaki. Okey, kita masih lagi pada tengok pada table ni daripada tepi ni. Ni untuk yang ketiga. Tengok skrin ya? Tengok skrin tak? Ya. Okey. Ya. Ini untuk yang ketiga. Tapi semua atas ni lelaki. Saya tak payah cerita lagi. Okey, kalau lelaki berdua macam mana? Kalau fi'il madhi tambah alif. Fa'ala tadi jadi fa'ala. Baca mad tabi'i. Maknanya terjemah dia macam mana tu? Telah oleh mereka ataupun berdua. ia berdua. Tapi dhamir dia, kenapa tak letak huma? Tak boleh sebab dalam fi'il dia memang tanda dia tu alif. Menunjukkan dia dua orang. Dua orang yang buat kerja. Kalau ramai, tambah waw. Tak boleh tambah hum. Tak boleh sebab itu untuk dhamir yang lain. Tapi yang terbina di dalam fi'il, waw sahaja. Ni waw tu tunjuk ke ramai. Sama juga dengan dhamir yang kalau untuk fi'il mudhari'. Cuma yang ini ada warna kuning ni, dia ada lain sikit. Itu i'rab. Nanti kita cerita lain. Dia ada tambah nun. Tapi bukan nun tu yang menunjukkan dia tu. Nun ni bukan tanda dia ramai. Bukan tanda dia berdua. Nun bukan tanda dia berdua. Ataupun tanda dia ramai. Yang tanda dia ramai ialah apa dia? Alif. Yes.
Tanda dia berdua, alif. Tanda dia ramai, waw. Macam ditandakan kat sini. Gitu. Okay. Okay, faham Okay. Yep. Kalau tanda dia perempuan, untuk fi'il perempuan pula untuk dia. Okay, masih lagi dalam kumpulan orang ketiga. Jadi dia akan jadi ta, sukun. Tapi dia tak ada, sebenarnya bersambung tak pada dia fa'il tu, perempuan tu. Tak, domir yang lain tak ada juga. Dia kosong juga. Tapi untuk kita ni yang darjah 1, okay, bolehlah kita anggap bila ada ta tu tunjuk dia perempuan. Okey, tak apa. Tapi kalau ikut bahasa Arab ni, dia kata ni domir dia mustatir juga. Kalau yang perempuan ni untuk mudhari' begitu juga, mustatir, tak ada tak apa-apa. Ni menunjukkan dia ni ia perempuan. Default untuk ia perempuan. Jantina dia perempuan, pelaku berapa seorang, dan dia tu bersambung tapi cuma tak nampak je kat situ. Tersembunyi. Taf'alu pun gitu juga. Jadi kat sini telah membuat oleh ia perempuan. Yang ni ia perempuan membuat. Okey. Kemudian kalau dia jadi 2 orang, sama juga. Kalau 2 orang dia ada alif. Sebab dia share kan, perasan tak dia share? Cuma dalam mudhari' lain sikit. Mudhari' kalau mereka dia ada ya, kalau kamu dia ada, kamu berdua dia tak. Tu je yang beza dia. Kau tak faham ni? Nak ulang-ulang? Boleh Ni kena tengok table selalu. Saya rasa macam kalau dah nampak konsep dia tu, boleh dapatlah ni. Okay, sekarang kalau dia ada fi'il madhi, kalau tambah nun macam ni, fa'alna bunyi dia. Maknanya tanda akhir dia nun, dan sebaris fathah lah. Nun fathah, maknanya ini kita tahu mereka perempuan. Telah mereka perempuan. Macam tu. Tu je nak guna table ni macam tu. Okey. Dapat tak? Perlu ke saya terangkan semua? Kalau ada, melainkan ada soalan. Sebab banyak yang kita jarang jumpa. Jadi saya rasa macam bila jumpa nanti baru buat. Baru tengok table. Lagipun dalam mushaf kita ni kita akan letak nanti apa tu kod dia tu. Bolehlah kita pandukan pada kod. Jadi kalau macam fa'altunna ni apa dia? Kita nak fi'il madhi kamu semua perempuan. Panjang kan? Macam itulah. Fa'altunna. Lepas tu tengoklah pula fi'il amal. Sama juga fi'il amal tu kita perhatikan. Sepatutnya mudah sikit lah ni. Kita nampak ni kan tanda di awal, tanda di akhir. Ni ada tanda di awal, tanda di akhir. Yang ini semua kenapa? Ni semua yang kita beri ni dalam kedudukan marfu'. Asal dalam table biasanya kedudukan yang default. Yang marfu'. Okey? Jelas tak? Jelas sikit lah. Yeah, so marfu is default lah. Marfu is default. Yes, betul. Default. But marfu is also doma, right? Yelah. Ada yang bukan dengan domah, ada yang dengan huruf kan? Tu kita akan belajar lebih lanjut dalam modul 2. Alright? Yeah. Boleh? Boleh. And then one last question from me. The last table, second last row, ada conteng-conteng biru tu. Can you go through that again? Kamu semua. Yang mana? Ganti nama pertama yang ni. Kun. Kun. Fi'il amar. No, isim. Sorry. Isim. Yeah. Kamu semua perempuan ganti nama kedua kot. Kun. Kedua, betul. Perempuan. So this one, the information is, it could be alaikun, right? Yang ni ke? Yeah. It could be alaikun, so it's majrur. Majrur. Right? Kun is majrur. Betul. So it is ma'rifah, perempuan, and the last one is what? 3+. 3+. Okay. Bilangan, sorry. Yeah, faham. Thank you. Okay. Alright.
Alhamdulillah kalau faham tu. Tapi ni dan dah jelas lah kan. Cuma memang kena refer. Memang kita kena tak ada apa kena. Jangan hafal. Susah nanti kalau hafal. Saya dah highlight pun yang saya highlight lagi yang selalu kita jumpa dalam Quran. Tak kira color maknanya saya nak highlight yang saya dah highlightkan warna oranye tu. Saya akan tambah lagi yang di sini. Ni selalu jumpa dalam Quran bentuk ni. Bentuk yang ni dan juga ni pun ada. Fa'alna ni jarang, fa'alta selalu, fa'altum selalu, fa'alti tak banyak. Tapi adalah fa'alna. Ni yang selalu kita jumpa dalam Quran. Sebab lepas tu kalau fi'il mudhari' begitu juga, yang ni selalu jumpa, yang ini selalu jumpa, taf'alu selalu, taf'alani jarang, taf'aluna, taf'alani jarang. Taf'alna perempuan pun jarang. Ini yang selalu dalam Quran. Kalau dalam Quran lagi, banyak kita jumpa if'al untuk fi'il amar. Kalau tak ada, if'alu. Lepas tu af'al pun tak ada. Dua tu je selalu. Bukan bermakna tak ada, tapi yang ni yang selalu. Kalau kita faham konsep ni, ikut yang ni, dan bila kita macam tak sure je, balik kepada table ni. This is how to see the table lah. Macam mana nak tengok table. Okay? Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Baik. Apa gunanya kita tahu benda ni semua? Itu yang dimaksudkan dengan i'rab. Okay, saya akan cuba bagi tahu kalau i'rab ni, sekejap. I'rab. Okay, kita cerita pasal i'rab. I'rab ni apa? I'rab. Perubahan tanda. Baris kalimah akhir. Apa dia i'rab? Perubahan baris akhir. Baris pada baris pada akhir kalimah. Kalimah apa? Kalimah tu dua. Kalimah isim dan fi'il mudhari'. Jadi untuk masuk modul 2 ni memang kena tahu sikit lah macam fi'il mudhari' tu apa. Kalau belum tahu fi'il mudhari' macam kena belajar lah dulu. Fi'il mudhari' tu apa? Ulang balik semula. Baik, saya pergi terus kepada modul 2 kita ni modul 2 sebab apa nak bagi pengenalan je. Pengenalan. Okey. Modul 2. Ustazah nanti. Ustazah. Ya. Nanti the flow chart yang tadi tu. Boleh. Nanti WhatsApp ya. Okey, baik. Okey, insya-Allah. Okey, i'rab. Kita faham konsep i'rab. Apa dia konsep i'rab? I'rab ni bukannya kita ni kena macam kita yang kena letak baris tau. Bila kita belajar Quran, i'rab dia tu kita ni kenal je. Kalau dia baris ini, i'rab dia begini. Maknanya dia ada kepentingan tu dalam ayat. Satu perkataan je kita tak boleh tahu i'rab tu punya perbezaan dia. Macam kalau orang kata Allahu, maksud dia apa? Allah. Allah. Maksud dia Allah juga. Kalau Allahi, Allah juga. Benda tu tidak akan kita faham dia punya peranan, melainkan bila kita melihat ayat. Dan ayat yang kita nak tengok ni semua dah ada baris. Jadi tandanya tu dah ada kat situ, iaitu Quran. Bukan kita yang nak buat karangan, bukan kita yang nak letak baris. Jadi kalau kita nak letak baris tu memang panjanglah lagi cerita dia. Sekolahnya lama lagi masa dia, tak cukuplah 20 jam. Tapi kalau kita nak kenal untuk faham dalam ayat, insya-Allah boleh. Jadi ambil yang tu dulu. I'rab tu apa dia? I'rab ialah perubahan tanda pada akhir kalimah. Kalimah apa? Tadi saya sebut kalimah isim dan mudhari'. Jadi bila kita modul 1 tu kita dah tahu isim, kita dah kenal fi'il mudhari'. Okey. Jadi perubahan tanda pada akhir isim dan fi'il mudhari' yang mengubah peranan kalimah itu di dalam ayat. This one ni, dalam ayat. Dalam ayat ni yang kita maksudkan. Mengubah peranan ke mengubah maksud, Ustazah? Peranan. Maksud Maksud dia sama.
Terjemahan dia sama, tapi peranan dia berubah. Oh. Fungsi. Okey, cakap peranan tak faham. Baik, kita cakap fungsi. Function dia. Ada yang Itu sebut yang kedua. majrur semua tu lah. Majrur ke masuk ke. Macam itulah Kan? benda itulah. Okey, dia Hmm. kata jadi perhatikan ayat-ayat di bawah, jika baris akhir pada kalimah-kalimah diubah, peranannya di dalam ayat juga akan berubah. Jadi yang dalam modul 1 ni kita banyak peranan dia tu, maknanya kalau kita kata ada 3, kalau untuk isim, okay, kita kena bagi 2 lah. Okay, saya patah balik kepada muka surat tadi. Kalau kata isim, tadi kan saya dah sebut, isim ni peranan dia tu ada marfu', okey lagi? Mansub, dan majrur. Ini kalau kita tengok sebelum homepage tu ada dah muka surat 1. Tak silap saya. Pengenalan tu. Okey, majrur. Kemudian fi'il mudhari' pula. Kalau fi'il mudhari' ialah kedudukan yang dia peranan dia tu. Oh, kadang-kadang peranan dia marfu'. Dia boleh tak jadi mansub? Boleh. Boleh tak peranan dia jadi majrur? Tak boleh. Tapi dia boleh jadi majzum. Dekat situ je lah yang dia berbeza sikit. Maknanya apa benda marfu', mansub, majzum ni? Kedudukan, peranan, fungsi dia dalam ayat. Benda-benda ni. Ini ni semua Objek, nama, subjek tu lah. nama fungsi dalam ayat. Tengah panggil kedudukan kan? Position. Boleh? Boleh juga cakap kedudukan. Boleh Contoh. kedudukan. Sama ada dia objek Contoh. ke. Apa dia? Okey, Puan Izzah kata apa? Bagi contoh. Okey. Contoh. That's where I'm coming to. Okey, faham konsep yang itu. Jadi kita tengok kat sini. Ini contoh. Perhatikan ayat-ayat di bawah. Jika baris akhir pada kalimah-kalimah diubah, peranannya di dalam ayat juga akan berubah. Ni kita cerita peranan terus. Kita tak ceritakan nama kedudukan tu, nama peranan tu. Baik. Yang kita belajar dalam modul 1, ada kita baru ajar semalam. Ini modul 2 Mak Ji. Kena tengok sini je, belum ada lagi. Okey, ini semua orang tak ada lagi. Mungkin ada yang ada, siapa dah masuk modul 2 malam tu adalah. Siapa yang tak ada, kena tengok skrin ya. Baik. Bila kita tengok ni yang kuning, ni panduan warna, maf'ulun bih ataupun MFB. Maknanya dia objek. Dalam ayat tu dia objek. Kalau di warna hijau, FL, maknanya fa'il. Yakni dia adalah pelaku. Baik, kita tengok contoh A. Kalau dari segi baca, jangan baca wakaf. Baca habis, bunyikan baris akhir. Qatala kafirun mu'minan. Jadi maksud dia, telah membunuh oleh ia, oleh seorang yang ingkar akan seorang yang mukmin. Siapa yang mati dalam hal ni? Siapa yang dibunuh? Mukmin. Maksudnya seorang kafir telah membunuh seorang yang mukmin. Perhatikan baris dia. Maknanya ini baris dia domah kan? Maknanya kedudukan dia ni marfu'. Isim ni marfu'. Sebab apa? Tanda marfu' yang utama yang kita dah belajar sikit dalam modul 1 tu. Marfu'. Betul tak? Kita buat macam tu kan? Ini isim. Okay, kita kata macam ni lah. Ini apa? Ini fi'il. Fi'il apa? Fi'il madhi. Lepas tu madhi siapa pelaku dia? Ia. Sebab apa? Kat sini tak ada bersambung kan? Dhamir tu mustatir. Jadi boleh tak dizahirkan? Boleh dengan isim marfu'. Saya kata tadi isim marfu' selepas fi'il. Oh, jadi ni isim marfu'. Maknanya dia pelaku. Jadi seorang yang kafir kita boleh kedepankan lah. Seorang yang kafir telah membunuh, seorang yang ingkar telah membunuh seorang mukmin. Macam tu kalau marfu'. Cuba tengok yang bawah ni. Qatala kafiran mu'minun. Dalam ayat ni, dari segi kedudukan dia sama. Bayangkan kalau kita cuma tahu ingkar je. Kita tahu mukmin je. Telah membunuh yang ingkar, yang mukmin. Kita tak, maknanya kita tak tahu kedudukan. Lepas tu kita nampak ayat ni sama juga. Telah membunuh oleh ia seorang yang ingkar, seorang mukmin. Jadi kita tak nampak ni akan dan oleh ni punya peranan. Dalam ayat ni siapa yang kena bunuh?
yang katalah muktafiran Orang Ingkar. Engkau. orang yang Orang engkar ingkar dibunuh oleh orang yang oleh orang mukmin. Oh, seorang nampak, mukmin nampak, telah nampak. membunuh seorang yang engkar. Nampak? Hmm, Nampak tak perbezaan? Okey. Jadi Hmm, peranan nampak. tu menunjukkan macam dia beritahu itulah dia pelaku Penting. dia kan. Kalau yang Ya, kalau Pelaku. ni FL lah, pelaku. Jadi Pelaku. marfu' ni pelaku, menunjukkan pelaku dalam hal ni. Kalau walaupun dia duduk kat belakang, ya walaupun dia duduk kat belakang. Ni dia duduk belakang ni, ayat ni berubah tapi baris tu yang berubah. Kedudukan maknanya susunan perkataan tu tak berubah. Sama kan? Kalau dari segi maksud tu sama. Qatala nombor 1, kafir nombor 2, mukmin nombor 3. Yang bawah pun sama juga. Qatala nombor 1, kafir nombor 2, mukmin nombor 3. Tetapi disebabkan baris ni ayat tu dah berbeza dari segi tafsiran dia lah, Maksud. maksud dia tu lah. Maksud umum. Faham tak? Okey. Faham? Ustazah nak tanya, Boleh. ada beza ke kalau misalnya dia tanwin dengan tak tanwin tu? Beza dia apa? Masa kita belajar isim. Kalau Katakan saya tanwin tambah dia sini. isim. Okey. Cuba saya tambah ni. Alah. Oh, sebab tu. Yes, juga saya tambah yang ni pula. Jadi maksud dia macam mana? Ini masa kita belajar isim. Okey, sekarang ni kita tanyalah kan. Al-kafiru isim apa? Makrifah ke nakirah? Makrifah. Makrifah. Jadi kalau makrifah biasanya kita tambah Itu. itu. Kita tambah itu. Jadi tak boleh seorang. Dia jadi orang yang ingkar itu. Ataupun kalau bahasa kita yang ni si kafir itu. Dan kita have somebody in mind. Benda tu dah jelas dah. Si kafir Yang ada bahasa tertentu. kita lah. Yang Betul tak? tertentu. Maknanya dia spesifik dah. Orang kafir. Orang tu, orang tu. Tertentu. Orang yang tu. Macam tu. Macam tu. Itu je beza dia. Oh, nampak. Alhamdulillah. Dapat Alhamdulillah. Sujud syukur. Alhamdulillah. Bentuk cikgu ya, Ngantuk. bentuk domer kan. Takkan Dia ngantuk. kalau bentuk domer munfasil tu dia mabni satu bentuk saja kan. Sama dia marfu satu bentuk kan. Tapi bila kita tengok muntasil tu yang dia majrul ataupun mansub, macam home tu dia boleh jadi him kan. Yes. Jadi kita tahu him dengan home ni ada dia bentuk dia lain lah ya. Tengok pada perkataan tu. Yang itu dari segi Perkataan tu bentuk dari dari segi him ya. Itu dari segi panggil apa? Phoneticsnya ataupun panggil apa tu? Bahas dari segi hukum tajwid lah tu, bunyi bahasa Arab punya tu. Tapi sekarang ni kita tengah tengok peranan baris tu tadi yang kita kata i'rab tu. Okey, kalau faham konsep tu nanti kita akan belajar lagi. Saya teruskan sedikit boleh? Okey, Boleh. contoh So, yang Ustazah, one Ya. comment, one observation. So, the meaning remains the same. Fungsi saja bertukar, right? The meaning of that kalimah remains the same, tapi dia punya function tu dalam ayat tu dah berubah. Tu jangan salah faham pula. Jadi cerita tu lain dah. Cerita tu dah jadi lain. Maksud dah lain. Message lain. Message kita tak sama. Kalau kita faham, kita cuma faham dia punya perkataan dasar dia tu, maknanya kita tak nampak yang maklumat tentang berapa orang, lelaki ke perempuan, makrifah ke nakirah, kita boleh jadi salah faham pada ayat tersebut. Macam itulah. Can I try? The first ayat, it means yang membunuh ni seorang yang ingkar. Okay? Dia membunuh seorang yang mukmin, right? But the second, orang mukmin mesti sepatutnya sedih. Macam itulah. Tapi kalau macam ni, orang mukmin maksudnya dia dah macam itulah, dia bunuh seorang yang macam kita tertanyalah kenapa pula dia bunuh, patutnya dia jangan Orang bunuh. mukmin yang bunuh orang kafir, nombor 2. Contohlah ni contoh. Don't look too much into the sentences. okay. I just want to see. Tak faham aja. Lagi satu, saya rasa yang boleh mengubah maksud, dia tengok akan dengan oleh tu. Ini kita punya terjemahan lah, kaedah terjemahan. Yes. Tu kat sini. Kalau marfu' tu oleh orang yang Ni membuat tu. marfu' sebab fa'il. Maknanya dia adalah pelaku yang Tambah oleh. dizahirkan.
Jadi bila Okay. kita dah So jelas that, tentang peranan tu, kita yeah, boleh buanglah satu oleh. Buang satu yeah. oleh kalau ada macam tu. Telah membunuh oleh seorang yang ingkar akan seorang yang mukmin, seorang mukmin. Apa dia? Siapa tadi tengah tanya? Saya nampak Dewi Afilia tadi. Ada soalan ke? Tak, yang dah terjawab tadi. Oh, sedang menjawab. Sorry lah tak dengar tau. Tak tahu Dah, siapa dah. yang cakap. You all tak Okey, kisah. jadi cikgu. Ya, Jadi ya. domain tu yang mutasil tu, him dengan home tu hanya bunyi ya. Dia masih mabni ya, tapi home him tu. Maksud betul, betul. Okey. Okey, kita teruskan contoh ni. Istaghfarar rasulu du'afa. Okey, tak apa. Sekarang terus tengok je ayat tu, cerita je, cakap je kat saya. Siapa yang mohon keampunan untuk orang-orang Rasul. Rasul. right? Rasul. Macam itulah. Makna Rasul itu Marfu. memohon keampunan untuk orang-orang yang lemah. Itu Orang yang marfu. lemah. Baru bila tengok tu, dah tahu dah. Siapa yang baru lepas modul 1 kalau dapat nampak ni, Alhamdulillah. Very Alhamdulillah. itu tujuan dia. Kalau Kak Rosnah tu dia dah jejak masuk juga modul 2, sekali jalan dengan modul 1. Jadi kalau dapat tu pun Masya Allah. Makcik faham tak Makcik? Maksudnya bernampak perbezaan tu kan? Okey. Dia fi'il madi. Istaghfara. Ni fi'il madi. Bukan fi'il amal. Lepas tu saya ambil yang rendah bawah dulu sebelum pergi yang atas ni. Ada dua ni lah tau. Ya. Pengenalan ingat yang bawah dulu. Okey. Lepas tu rasa tu ada depan dia ada alif makrifah. Lepas tu lu tu dhamma tu itu menunjukkan marfu' juga. Betul. Lepas tu kemudian tu sama doa tu Baris baris fathah. fathah dia punya waw tu. Hamzah. Betul. Saya boleh nampak Ya. yang nak cerita kes yang kedua. Betul. Alhamdulillah. Maknanya dalam ayat ni Rasul itu telah memohonkan keampunan akan orang-orang yang lemah, untuk orang yang lemah. Tapi ayat yang kedua, Orang-orang yang lemah. Orang yang lemah. mendoakan keampunan untuk Rasul. Macam gitu. Okey. Nampak the big picture dulu. Kan kalau saya nak tahu ada lain. Macam tu. Itu nantilah bila masuk modul 2 tu nanti kita belajar. Okey. Okey, contoh yang C. Cuba cerita je tu. Baca, cerita je dulu. Jangan susah hati tentang terjemahan tu. Maknanya kat sini lalu telah makan oleh serigala. Nampak serigala dulu. Siapa makan serigala? Serigala telah makan Yusuf, right? Ya, okey, bagus. Serigala telah makan Yusuf. Tapi kalau ni, fa'akala zi'ba Yusuf. Siapa yang makan serigala? Yusuf makan serigala. Yusuf makan serigala. Ni sebagai contoh ayat je. Jangan fikir mana ada. Teacher ni cerita apa ni? Mana ada Nabi Yusuf makan serigala. Memang tak ada. Ni nak tunjuk je. Tunjuk ayat. Okey. Baik. Itulah kegunaan dia. Jadi, dalam modul kita ni, modul 2, nanti kalau siapa yang nak go through modul 2, perhatikan kita punya pembahagian tu. Cara ni tak sama macam kalau siapa pernah belajar, memang akan terasa lah. Yang kalau kita belajar tu dulu dia semua sebab tu kan. Tapi ni kita buat dulu, kita belajar dulu i'rab tu, apa itu i'rab tadi tu kan? Tanda. Maknanya i'rab ni kita bahagikan kepada bahagian i'rab, tanda dia apa. Jadi kalau yang siapa yang macam masih blur je, apa marfu' mansub majrur tu, masa ni kita akan belajar dulu pasal tanda. Lepas tu kita akan belajar i'rab disebabkan ayat. Dalam ayat. Maksudnya i'rab tu dalam ayat. Macam tadi itulah. Macam tadi kita buat yang pengenalan tu. Kemudian i'rab yang disebabkan ejen perubahan ataupun amil. Ini pun kalau modul 2 kita dah belajar dah. Yang ini kita dah belajar sedikit. Maksudnya yang bahagian ni kan kita dah belajar sebahagian dalam modul 1. Ayat nama itu yang ada huruf inna kita dah belajar dah. Jadi untuk modul 1 tu kita kenal kalimah tu, kita tahu terjemahan dia apa. Kita tahu. Kalaupun kita tak ingat, it's okay. Tak ingat boleh rujuk. Kita boleh buka.
Tapi nanti benda yang kita dah belajar tu kita kena teruskan. Bila kita teruskan modul 2 baru kita nampak kerja kita tu nak buat apa. Bila faham, bila kita nampak ni kan. Maksudnya baru kita nampak ayat tu beza sikit. Maksudnya oh ayat ni sebenarnya cakap macam ni. Jadi kalau siapa pun kata apa, contoh yang saya kata pagi tadi saya nak bawakan. Kalau kita sempat hari ni kita nak buat surah Al-Ikhlas kan. Kan ada orang berlegar-legar lah juga di media sosial tu. Maknanya dia kata berdasarkan ayat Ikhlas ni, surah Al-Ikhlas ni, kalau tengok dalam terjemahan ada tulis apa? Qul oleh Muhammad kan, ada dalam kurungan Muhammad. Jadi ada orang salah faham, dia kata Muhammad itu Allah sama. Muhammad dia kata macam tu ada. Jadi bila dengar macam tu, tak boleh dari segi nahu dia, kita tak pedulilah orang cakap apa pun. Sebab kita boleh i'rabkan, kita boleh tahu Allah. ini fi'il. Maknanya ni fi'il amar. Fi'il amar katakanlah oleh engkau. Jadi katakan apa? Dia mesti ni adalah satu perkara yang perlu dikatakan tu. Perintahnya tu huwa. Jadi huwallahu ahad. Oh kita pun tahu oh ini adalah ayat namaan ke ayat kerjaan? Ayat namaan ke ayat kerjaan? Huwallahu ahad. Ayat Namaan. namaan. Sebab apa? Oh sebab permulaan dia adalah huwa ni isim marfu' kan, dhamir marfu'. Jadi terjemahan dia kalau ada dia adalah mubtada. Kalau ada mubtada mesti ada khabar. Ni khabar dia. Khabar. Lepas tu ada lagi satu khabar. Ada dua khabar. Dia adalah Allah. Dia ada. Lepas tu dalam ni dia pun sebenarnya macam ni. Salah pen. Dia sebenarnya mubtada. Lepas tu dalam ni ada lagi satu ayat namaan. Ni adalah mubtada juga. Dia adalah Allah. Allah adalah Ahad. Esa. Yang Esa. Allah adalah tunggal. Macam tu penegasan. Baru cakap tak mungkin lah Allah suruh kata Muhammad tu dialah Allah. Melainkan orang tu dia memang baca terjemahan. Kalau baca terjemahan memang nampak dalam kurungan tu sebab dia faham Muhammad itu. Muhammad dia adalah Allah. Na'udzubillah. Dia dah buat satu kesyirikan lah kalau pendakwaan dia macam tu dan dia ajarkan pula pada orang. Na'udzubillah. Cikgu, Allah tu badal ke? Tak, dia mubtada. Dia jumlah. Dia jumlah ismiyah dalam jumlah ismiyah yang ni. Huwa. Oh, dia huwa tu Allah ahad. Okey, jumlah mubtada jumlahnya. Khabar tu jumlah tu ya. Dalam dia ni semua berada dalam satu jumlah yang asal ni fi'il amar ni. Qul. Allahu ahad tu adalah khabar kepada huwa kah? Ya, khabar kepada Allah tapi dalam bentuk jumlah ismiyah, betul. Tapi dia dekat sini ada qul ni kan. Maknanya ni yang ada bigger ayat lah. Semua ni katakan apa? Maknanya ini huwallahu ahad tu adalah satu ayat yang lebih kepada qul tu. Katakanlah oleh kau akan ini. Dalam ayat dia huwallahu ahad. Jadi kalau start dengan katakanlah tu dia jadi ayat fi'liyah ke tak? Fi'liyah lah. Ni semua fi'liyah lah kan. yang saya tanda warna biru ni kan. Saya tanda fi'liyah ni, kan. ni jumlah fi'liyah. Tapi dalam jumlah fi'liyah tu apa dia punya maf'ul bih tu? Isi dia tu lah. Isi dia tu. Benda dia kata tu. Perintah. Okey? Jadi cuba buat ni. Kalau kita faham Al-Ikhlas ni pun dah ya Allah, ya Tuhanku. Kerana apa? Al-Ikhlas ni adalah 1/3 daripada Al-Quran. 1/3. There is a lot. Kalau 30 juzuk, 10 juzuk cerita maknanya pasal ikhlas ni. Tauhid Allah. Tak perlu lagi kita, bukan kata tak perlu macam mana. Maknanya kalau kita faham kitab tauhid kita yang ni, the 1/3
1/3 daripada Quran ni, kita faham tauhid kita based on this, ya Allah, kitab yang lain tu bantu kita je lah, bagi kita terang lagi je lah. Tapi ini pun dah cukup lah maknanya. Bayangkan. 1/3 tu makna dia apa Ustaz ni cikgu? Makna dia 1/3 Al-Quran tu cerita pasal tauhid ke? Tu pun satu. Itu salah satu daripada penerang Tafsirannya. daripada hadis Nabi yang kata 1/3 tu. Ada banyak ni kalau kisah baca ni. InsyaAllah. Boleh baca pada yang apps yang saya kata tu semalam, ataupun silalah mendengar macam siapa banyak jugalah, macam tak terhingga nak disebut pun. Macam dalam Quran ni pun, kalau kita tengok every page akan ada je Allah akan ceritakan, jangan syirikkan dia, fa'budu hadza siratul mustaqim. Macam-macam ayat Allah ceritakan tentang dia supaya kita ni ingat Allah tu dia tu Tuhan yang Esa. Sebab apa? Yang ini dia menidakkan dalam ayat yang lain, sebab ada orang Nasrani kata, orang Yahudi kata Uzair Ada anak. orang Nasrani kata Isa anak Allah. Patut Allah kata Qul huwallahu ahad. Tu dia punya jawapan kepada dakwaan-dakwaan tu. Orang Zastro apa panggil tu, yang Majusi tu, ataupun yang sebelum daripada Nabi Musa ni, yang dia macam masa zaman Nabi Ibrahim apa tu semua tu, dia memuja bintang bulan tu kan. Tu dia kata, mereka kata bulan dan bintang. Ada yang kata api tu Tuhan ke apa. Tapi yang bulan dan bintang tu lah. Jadi kata wallahu ahad. Sebab itu perintah dia macam tu, Qul. Semua orang ni kata macam tu, Uzair anak Allah. Yahudi pun ada buat. Nabi Isa, orang pengikut Nabi Isa kata Isa anak Allah. Allah kata Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Walam yakul lahu kufuwan ahad tu untuk orang tu lah yang menganggap Tuhan tu macam dia wish upon stars. Dia kata dia orang Melayu tak berapa sangat ni, biasa kalau orang putih lah, orang Inggeris dia kata lagu apa semua banyak wish upon a star. Kata kagum dengan apa panggil tu, gugusan bintang tu, yang panggil apa, satu shooting stars, lagi apa apa tu yang panggil apa tu, buruj. Orang sebut buruj. Dulu kita duk belajar juga, ini beruang besar, ini apa tu semua tu kan. Tu semua itu satu kaum Al-Buruj ada surah Al-Buruj. Allah bersumpah dengan buruj itu. How can gugusan bintang. tak bolehlah samakan dengan makhluk dia kan. Macam jadi janganlah kagum pada bintang tu, kagumlah kepada pencipta bintang tu. Pencipta bintang. Yes. Baik. Cukup dulu setakat ni. InsyaAllah kita sambung esok dengan cubaan untuk i'rabkan ataupun beri terjemahan kepada Al-Ikhlas. Mana yang daripada modul 1, silakan terjemahkan Al-Ikhlas. Mana sebab kita benda yang dalam ni semua kita dah belajar jugalah. Kemudian yang modul 2 tu cuba i'rabkan Al-Ikhlas. Mana yang dah modul tak tahu daripada tempat lain tu, boleh cuba tadabburkan surah Al-Ikhlas. Cikgu kata modul 2 tu dah siap ke? Almost siap. Modul 2 ni dah siap. Cuma sekarang ni dalam proses kita ni fine tuning dan juga finalizing sebelum kita hantar untuk ISBN dan juga cetakan. InsyaAllah lepas raya ni kita hantar untuk dapat ISBN dan kemudian kita cetaklah macam dulu. Boleh dah dapatkan daripada kami bila nanti kami umumkan lah, bila dah boleh available. Betul lagi. Ni cikgu tolong bagi phone number pejabat ya, cikgu yang tu, address dengan pejabatnya on the web dia, kita punya WhatsApp ya. Boleh. Tak sabar nak sambung modul 2. Ya. Ha. Okey. Masya-Allah. Alhamdulillah. Modul 3 tu bila tu? On depan. On the run. Dia macam tu. Kita pun tak apalah kalau orang dah boleh kan, tapi kita pun masih dalam proses kita bina. Kita kena tengok sebab kita kena habiskan mushaf 30 juzuk ni. Yang maksudnya yang macam kita buat ni, yang sebelum ni kan kita buat macam modul dalam buku macam buku panduan tu.
Macam buku panduan tu, macam kita ada surah Al-Insan kita adalah ni macam ni kan contohnya. Ni sampailah juzuk berapa ni. Kita nak buat macam ni, maknanya mushaf ni berserta dengan i'rab ni tak habis lagi. Maknanya lagi sikit lah. Dijangka hujung tahun ni kita boleh habis. Dari Bukan nak tengok yang apa yang dari si sorof tu, apa yang selalu digunakan di dalam Al-Quran. Betul. Wazan apa yang digunakan. Tapi buat masa ni dia masih dalam kita dah ada macam kerangkanya, kita belum execute dalam bentuk macam ni lah yang belum buat proper lah, belum cetak, belum apa tu. Jadi kalau ada cadang-cadangan ke boleh je, kalau nak tolong, nak bantu, nak sponsor ke. Lepas tu at the same time kita pun run kita punya tempat rumah ngaji ni kan. Jadi siapa nak bantu bangunkan mushaf tu, maknanya untuk kita kita pun bayar juga orang untuk tasheh kan ya, untuk semak, sebab benda-benda ni macam warna biru-biru ni memang susah sikit. Maknanya kita kena betul-betul yang sebab Quran kita tak boleh macam yelah Quran lah, kita tahulah disiplin dia tu tak boleh nak agak-agak. Tapi sebab buat Quran ni jugalah rasa lebih mudah kalau bandingkan kalau buat kitab lain. Saya rasa antara yang paling mudah sebab banyak dah ulama dan benda ni tak ada dispute. Maknanya kalau dispute tu benda kecil-kecil sangat yang okey dia akan ada tafsiran berbeza, itu je lah. Tapi dari segi apa dia? Semua orang baca Quran yang sama, benda tu jadi mudah. Jadi kalau kami tersilap-silap sikit pun mana-mana kawan-kawan yang dah maju kan, dia dah ke depan, selalu bantu kami ni macam okey ni kurang apa, ni silap sikit ke, silap eja ke apa ke. Tapi dari segi yang Quran tu buat masa ni tak adalah kesilapan sebab kita memang ambil betul-betul mushaf yang dah dari mushaf Madinah tu. Cuma kita punya terjemahan tu dan kita punya yang bahagian bawah ni, sebab this one is not done before, tak pernah ada orang buat lagi yang ada i'rab macam ni dalam bentuk buku lah. Jadi memang harapkan tolong doakan doa yang bantu cari orang mengajar. Yang lebih lagi saya harapkan ialah semua yang keluar daripada modul 1, modul 2 ni nanti dia boleh ajarkan orang. So maknanya dengan bahan yang kami bangunkan ni is designed to be, kita design dia supaya semua orang boleh guna untuk replicate ataupun untuk ajar semula perkara ni. Dan yang modul 1 ni pun dah berlaku dah ramai juga orang yang boleh keluar tu, dia boleh ajar benda tu. Sebab dia Quran. So dia tak akan pergi lain daripada tu. Kalau tujuan untuk Quran, insya-Allah boleh ajar Quran. Pak Syed pun boleh. Mesti ramai kawan-kawan kan, anak-anak cucu kita kata. Anak cucu, kawan-kawan. Ramai yang encourage them lah, expose them to it. Expose them to it. Kawan-kawan tu expose lah, kawan-kawan tu kita expose. Dia bagi dia aware, and then kita tunjuk sikit kat dia, dia tengok tu dia pergi terus lah. Dan dia pun boleh ajar. Dia macam tu lah. Dia terus belajar. Dan yang mana yang belajar cara biasa tu lagi mudah untuk dia orang. Ya, betul. Bagi orang yang mengajar di sekolah tahfiz, contohnya kita ada kawan-kawan yang mengajar sekolah tahfiz, kita anggaplah ni satu bahan yang mudah. Jadi guru tak perlu apa orang kata crack dia head lah kan, pecah kepala nak apa ni? Nak buat bahan tu, kadang-kadang nak buat silibus, lepas tu nak dalam bentuk digital ke apa ke. Bagi orang yang dah mengajar tu insya-Allah kita bantu tau, kita nak tolong kan supaya dia boleh ajarkan. Sebab ini adalah kita nak bina asar kita tu, kita punya jejak yang kita nak bawa lepas kita mati tu. Dia tak ada lain dengan ilmu ni yang paling cepat dan paling efektif sebenarnya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kita nak jadi. Ayo Mak Ji nak cakap apa? Tak ada. Sorry, ingatkan Mak Ji nak cakap ke? Jadi macam itulah. Mudah-mudahan saya mohon bantuan dari segi doa, dan kalau nak bantu dari segi financial silakan. Baik. Cukuplah setakat ni dulu. Aqulu qali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'na jama'al marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqa ma'suma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.
Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Sama-sama. Ustazah. Terima Baik. kasih teacher. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustazah. Recording. Apa dia? Nanti. Recording. Recording. Ya.